bicara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada para hadirin yang sudi meminjamkan mata dan telinga untuk melihat pembentangan tugasan dua kami bagi kursus sejarah Islam sehingga zaman Kerajaan Abbasiyah iaitu SJHK 3213. Bagi pembentangan kali ini, kami sebuah suara memilih soalan 4 iaitu bincangkan perang saudara di antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Adrina Natasha binti Muhammad Nazri dan dua rakan seperjuangan saya iaitu Nurul Hidayah binti Sulaiman dan Bahjatul Solehah binti Razali. Baiklah, bukan semua orang mengetahui tentang perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Jadi di sini saya akan berkongsi serba sedikit tentang perang saudara ini. Perang Al-Amin dan Al-Ma'mun ini dinamakan kerana terjadinya perbalahan antara dua orang anak Harun al-Rashid iaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Pada era dinasti Abbasiyah, kematian Harun al-Rashid telah melantik Al-Amin sebagai pengganti khalifah yang seterusnya. Walaupun begitu, pada pertengahan kejayaan umat Islam, terjadinya konflik antara kedua-dua anak Harun al-Rashid iaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Konflik yang berlaku ini telah menyebabkan Al-Amin terbunuh. Pembunuhan Al-Amin membawa impak yang amat buruk sekaligus mengakibatkan kedudukan dinasti Abbasiyah jatuh merundum dan munculnya pelbagai pemberontakan. Siapa itu Al-Amin? Mari kita kenal dahulu siapa itu Al-Amin. Mari kita lihat latar belakang beliau. Al-Amin merupakan anak kepada Khalifah Harun al-Rashid yang merupakan Khalifah terula dalam Islam. Ibunya Zubaidah bin Ja'far bin Abu Ja'far al-Mansur. Nama penuh Al-Amin ialah Abu Abdullah Muhammad Al-Amin. Beliau lahir pada tahun 107 Hijrah bersamaan 787 Masihi, lewat 6 bulan daripada kelahiran saudaranya Al-Ma'mun. Al-Amin ini berketurunan Bani Hashim. Al-Amin ini berkedudukan lebih baik menjadikan beliau dilantik sebagai khalifah setelah Harun al-Rashid meninggal disebabkan oleh kebijaksanaan ibunya Zubaidah yang merupakan kaum yang dihormati iaitu suku kaum Quraisy. Beliau mengatakan anaknya Al-Amin lebih layak menjadi pemerintah jika dibandingkan dengan Al-Ma'mun. Disebabkan inilah, Harun al-Rashid mula menguji kedua anaknya. Harun al-Rashid mendapati Al-Ma'mun mempunyai tahap kematangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Al-Amin. Tetapi disebabkan kezuhudan dalam diri Al-Ma'mun, Harun al-Rashid memberikan tampuk kepimpinan kepada Al-Amin sebagai khalifah yang akan memimpin dinasti Abbasiyah. Disebabkan itu, Al-Amin dilantik sebagai putera pemerintahan pertama. Pelantikan Al-Amin ini dapat dikukuhkan lagi apabila Al-Amin pada ketika itu diamanahkan untuk menggantikan pemerintahan ayahnya dibantu Yahya bin Sulaiman. Beliau telah berjaya menjalankan pemerintahannya sistematik semasa ayahnya berada di Baghdad. Ketika itu, Rafi bin Laid telah melancarkan pemberontakan menyebabkan Harun al-Rashid ke Khurasan untuk menupaskan pemberontakan tersebut. Pemilihan Al-Amin sebagai khalifah. Akibat sikapnya yang amanah, cintakan ilmu, merendah diri dan berpandangan jauh, Harun al-Rashid sebelah suara mengisytiharkan Al-Amin sebagai khalifah dan Al-Ma'mun sebagai pemerintah di wilayah timur, Khurasan dan sekitarnya. Pengisytiharan ini berlangsung ketika kesihatan Harun al-Rashid semakin terjejas ketika berada di ladang pertanian. Sakitnya bertambah parah, kemudian ia memanggil orang-orang Bani Hashim yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan wasiat. Dia menyampaikan 3 pesan kepada mereka, iaitu menjalankan wasiat telah Harun al-Rashid berikan kepada kedua anaknya tersebut, menyatukan pandangan mereka ketika mereka berbeza pendapat dan menjalankan wasiat-wasiat telah Harun al-Rashid sampaikan apabila di antara mereka melanggar peraturan, bimbinglah semula mereka. Kemudian ketika Harun al-Rashid terasa akan tiba ajalnya, dia lantas berpesan kepada menterinya Al-Fadl ibn Al-Rabi, Al-Amin akan menggantikan dirinya sebagai khalifah dan setelah Al-Amin, Al-Ma'mun pula yang akan menggantikannya. Tidak lama selepas itu, Harun al-Rashid menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 809 Masihi ketika berusia lebih kurang 44 tahun. Setelah Harun al-Rashid meninggal, secara rasminya Al-Amin menggantikan kepimpinannya. Pemerintahan Al-Amin. Maka,
bermulalah pemerintahan Al-Amin sebagai khalifah selepas Harun al-Rashid meninggal dunia. Kematian Harun al-Rashid dan pelantikan Al-Amin sebagai khalifah telah memberi ruang kepada berlakunya perbalahan dan perang saudara kerana muncul perasaan tidak berpuas hati dalam kalangan sesetengah pihak atas pelantikan Al-Amin kerana kelemahan yang ada pada beliau. Bagi pihak Al-Ma'mun pula, beliau iri hati dengan kelebihan kuasa yang diberikan Harun al-Rashid kepada Al-Amin di wilayah Syam dan Iraq. Menurut Hamka 2006, walaupun beliau diberikan kuasa memerintah di wilayah timur oleh bapanya iaitu Khurasan dan sekitarnya. Konflik ditimbulkan ketika pemerintahan Al-Amin dan pengakhirannya. Di tengah pemerintahan Al-Amin, Al-Fajj Ibn Arabi telah mengkhianati pesan Harun al-Rashid supaya melucutkan kekuasaan Al-Ma'mun di Khurasan. Khianat inilah yang menyebabkan konflik mula berlaku antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Konflik ini bermula dengan pelantikan Musa sebagai putera mahkota yang dilangsungkan pada tahun 810 Masihi. Al-Ma'mun telah melarikan diri dari Baghdad dan cuba mendapatkan pertolongan daripada penduduk Khurasan. Sejak itu, Al-Amin memecat Al-Ma'mun daripada jawatan putera mahkota. Beliau melupakan amanah yang diberikan oleh ayahnya. Sejak Musa dilantik, krisis dan perbalahan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun mula berlaku. Mereka tidak mahu bertolak ansur dan masing-masing mempunyai pengikut dan pengaruh. Al-Amin yang menerima ancaman daripada Al-Ma'mun cuba mempertahankan kedaulatannya sebagai khalifah dengan menghantar tenteranya seramai 20,000 orang di bawah pimpinan Ali bin Isa. Namun serangan ini gagal. Serangan tersebut dapat dipatahkan oleh tentera Al-Ma'mun di wilayah Ray, menyebabkan utusan Al yang dihantar oleh Al-Amin terbunuh. Kemudian, Al-Amin masih menghantar tenteranya sekali lagi tetapi masih tidak berupaya mara lebih jauh daripada Khalikan. Tidak lama selepas itu, Al-Amin dikepung di kota Baghdad oleh tentera Hussein, anak Ali bin Isa yang terbunuh di Al-Ray kerana membela atas kematian ayahnya. Sekali lagi, Al-Amin mendapat tentangan yang hebat apabila Al-Ma'mun disokong kuat oleh penduduk semenanjung Arab. Mereka melakukan serangan ke atas kota Baghdad di bawah pimpinan Tahir bin Hussein dari Pushang yang mempunyai pengikut seramai 5,000 orang. Setelah dikepung oleh dua pihak ini, akhirnya Al-Amin terpaksa menyerah diri dan dibunuh di istananya pada tahun 813 Masihi. Di sepanjang pemerintahan Al-Amin, tidak ada pembangunan dapat dilakukan kerana dalam tempoh tersebut dipenuhi dengan peperangan dan pergolakan. Konflik ini menyebabkan kemunduran dalam politik Islam. Kepimpinan Al-Amin yang berlangsung selama 5 tahun diteruskan dengan pimpinan Al-Ma'mun ketika berusia 28 tahun selepas kematian Al-Amin. Khalifah Al-Ma'mun meneruskan kegemilangan Islam dan banyak pembaharuan telah dilakukan, terutamanya dalam bidang ilmu. Apakah kesan konflik saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah? Contohnya dapat dilihat dalam peristiwa Ibn Arabi yang kurang bersetuju atas keputusan Harun al-Rashid dan tidak menyampaikan amanatnya kepada anaknya. Konflik yang terjadi ini memberikan kesan yang sangat buruk, terutamanya selepas terbunuhnya Al-Amin. Peristiwa ini telah menurunkan kedudukan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kesannya muncul banyak pemberontakan seperti pemberontakan Abu Saraya, pemberontakan Nas bin Syabaz, pemberontakan Baghdad, pemberontakan Zati dan pemberontakan orang-orang Mesir. Perkara ini menyebabkan jatuhnya zaman kegemilangan kota Baghdad akibat krisis konflik yang berpanjangan sehingga ekonomi dinasti Abbasiyah merosak dan mengancam kelangsungan dinasti Abbasiyah. Pergaduhan ini menyebabkan dua bangsa dipecahkan dan saling menjaga antara satu sama lain seperti bangsa Arab berpihak kepada Al-Amin manakala bangsa Persia berpihak kepada Al-Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang tibalah giliran saya untuk menerangkan mengenai Khalifah Al-Ma'mun. Jadi, Khalifah Al-Ma'mun ni ataupun lebih dikenali sebagai Abu Al-Abbas Abdullah. Nama sebenar beliau ialah Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Beliau lahir pada 15 Rabiul Awal pada tahun 170 Hijrah ataupun 786 Masihi, iaitu pada hari pelantikan ayahandanya Harun al-Rashid menjadi khalifah. Beliau dilantik pada tahun 198 Hijrah ketika beliau berusia 28 tahun.
dan akhirnya wafat pada 218 Hijrah ketika beliau berusia 48 tahun. Al-Ma'mun ni sebelum dijadikan sebagai khalifah, terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan beliau menjadi khalifah. Jadi, terdapat beberapa perwatakan ataupun sikap Al-Ma'mun ni. Al-Ma'mun seorang yang berperibadi mulia, bijak, luas pandangan, baik hati, pemaaf, warak, rajin beribadat, berpengetahuan tinggi dan cintakan kedamaian. Terdapat beberapa sebab pengisytiharaan beliau sebagai khalifah. Pada tahun 802 Masihi, Harun ar-Rasyid iaitu ayahandanya kepada Al-Ma'mun dan Al-Amin memerintahkan agar Al-Amin menggantikannya dan Al-Ma'mun dilantik sebagai gubernur di Khurasan dan akan menjadi khalifah selepas kematian Al-Amin. Al-Ma'mun sebenarnya lebih layak menggantikan ayahandanya Harun ar-Rasyid kerana beliau lebih bijaksana dan berkebolehan berbanding dengan abangnya Al-Amin. Tetapi ibunya adalah berbangsa Parsi, manakala bonda Al-Amin pula adalah sebahagian daripada keluarga kerajaan Abbasiyah yang memerintah. Selepas kematian Harun ar-Rasyid pada tahun 809 Masihi, hubungan di antara kedua-dua adik-beradik ini mengalami keretakan ataupun kerenggangan. Sebagai tindak balas kepada gerakan kemerdekaan Al-Ma'mun, Al-Amin telah mengisytiharkan puteranya iaitu Musa sebagai penggantinya. Pelanggaran wasiat Harun ar-Rasyid telah mencetuskan perang saudara di mana Al-Ma'mun telah membawa tentera Khurasan yang dipimpin oleh Tahir Hussein pada tahun 822 Masihi dan akhirnya menewaskan tentera Al-Amin dan melancarkan perang ke atas kota Baghdad. Pada tahun 813, Al-Amin telah dibunuh dan Al-Ma'mun telah menjadi khalifah untuk seluruh Empayar Abbasiyah. Semasa pemerintahan Al-Ma'mun, terdapat beberapa faktor-faktor kegemilangan. Antaranya, pada zaman Al-Ma'mun, kegiatan penulisan dan penyusunan hadis menjadi semakin pesat. Selain itu, pada zaman beliau juga, beliau mempergiatkan usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing seperti Yunani dan Rom ke dalam bahasa Arab. Seterusnya, beliau juga telah menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat pemerintahan negara. Tidak lupa juga, beliau juga telah membina Balai Cerap sebagai penyelidikan ilmu. Dan akhir sekali, beliau juga telah menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Jadi, tanpa membuang masa, marilah kita lihat ataupun menyelusuri apakah faktor-faktor dan apakah cerita di sebalik terjadinya konflik saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Pada tahun 811 Masihi, Al-Fadil Ibni Arabi telah memprovokasi pencopotan kekuasaan Al-Ma'mun yang berada di Khurasan. Disebabkan itu, Al-Amin ingin menghantar utusannya kepada Al-Ma'mun. Maka, Al-Ma'mun pun telah menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Tathir Ibni Hussein. Pertempuran tersebut berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Isa, iaitu utusan Al-Amin. Dengan terbunuhnya Ali bin Isa di medan pertempuran, ini menandakan bahawa pasukan Al-Ma'mun telah menang. Jadi, Al-Ma'mun tidak berhenti dan kemudiannya mendatangi Al-Amin dan mengepung Al-Amin di Baghdad. Pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Al-Ma'mun yang dipimpin oleh Tahir terhadap kediaman Al-Amin di Baghdad mengakibatkan Al-Amin terbunuh dan kepalanya diserahkan kepada Al-Ma'mun.
Setelah terbunuhnya Al-Amin, maka Al-Ma'mun menjadi Khalifah Abbasiyah meskipun keinginan dari Al-Amin sebagai penggantinya adalah anaknya iaitu Musa, namun tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh Musa masih lagi muda. Maka Al-Ma'munlah yang akan menaiki tahta. Pusat pemerintahan Al-Ma'mun berada di Khurasan untuk sementara waktu disebabkan oleh kondisi Baghdad yang masih hancur disebabkan oleh peperangan tersebut. Kepimpinan Al-Ma'mun dalam menjalankan roda pemerintahan banyak diliputi oleh berbagai macam rintangan. Permasalahan yang dihadapi oleh Al-Ma'mun ini semata-mata bukan tanpa sebab, kerana semuanya merupakan impak negatif daripada terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Tetapi, Al-Ma'mun tetap melakukan suatu langkah yang baik untuk keberlangsungan pemerintahan yang dipegangnya. Al-Ma'mun telah berjaya menakluk Kota Las di Dailam dan Kota Las ini dan penaklukan ini terjadi pada tahun 817 Masihi. Di dalam kondisi kota Baghdad yang hancur akibat dari peperangan antara pasukan Al-Amin dan Al-Ma'mun, Al-Ma'mun berusaha dan berkeinginan untuk memindahkan pusat pemerintahan kembali ke Baghdad dari tempat pemerintahan awalnya di Khurasan. Pembangunan kota Baghdad dilakukan pada tahun 819 hingga 826 Masihi. Dalam pembangunan ini, Al-Ma'mun membangunkan kediaman di Istana Al-Jafari Al-Barmaki. Kemudian, pada tahun 827 Masihi, Al-Ma'mun memindahkan pusat pemerintahannya ke Baghdad setelah mengalami kerosakan. Baiklah, sebentar tadi rakan saya iaitu Hidayah dan Solehah telah menceritakan tentang perang Al-Amin dan perang Al-Ma'mun sebagaimana yang dikehendaki soalan tugasan pada kali ini. Hidayah juga telah menceritakan serba sedikit konflik yang ditimbulkan ketika pemerintahan Al-Amin. Namun begitu, saya akan menceritakan sambungannya. Setiap perkara yang terjadi sudah tentu mempunyai kronologinya dan implikasi yang berlaku setelahnya. Oleh itu, saya akan menceritakan pula kronologi atau proses berlakunya perang Al-Amin dan Al-Ma'mun ini. Kekhalifahan Islam pada era pemerintahan Harun al-Rashid telah mencapai kejayaan besar baik dari segi ilmu pengetahuan, kesihatan maupun pembangunan. Pada tahun 791 Masihi, Harun al-Rashid telah mempersiapkan para penggantinya dengan cara membahagikan wilayah kekuasaan Islam kepada anak-anaknya, iaitu Al-Amin mendapat wilayah kekuasaan di Iraq dan Syam, Al-Ma'mun mendapat wilayah kekuasaan di Khurasan dan Al-Qasim mendapat wilayah kekuasaan di semenanjung Jazirah Arab. Tidak lama selepas pembahagian wilayah dilakukan kepada anak-anaknya, Harun al-Rashid merasa dirinya sudah tidak mampu untuk melanjutkan pemerintahannya disebabkan penyakit yang dihadapinya. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat berpesan kepada menterinya Al-Fadil Ibni Arabi untuk melantik Al-Amin sebagai pengganti takhta pemerintahannya. Pada tahun 802 Masihi, Al-Amin telah dilantik sebagai Khalifah Abbasiyah yang ke-6 dan telah ditulis dan dipasang di dinding Kaabah. Setelah Al-Amin menaiki tahtanya, beliau bertindak tamak dengan merampas wilayah kekuasaan Al-Qasim iaitu semenanjung Jazirah Arab pada tahun 810 Masihi. Al-Ma'mun yang mengetahui hal ini telah mencuba untuk menasihati Al-Amin, namun Al-Amin tidak menghiraukan nasihat Al-Ma'mun, malah Al-Amin turut membenci Al-Ma'mun. Bermula pada saat inilah terjadinya konflik dalam kekhalifahan Abbasiyah. Al-Amin telah memecat Al-Ma'mun daripada jawatannya sebagai putera mahkota. Memandangkan Al-Amin dan Al-Ma'mun mempunyai pengaruh dan pengikut masing-masing, mereka tidak mahu bertolak ansur. Al-Amin telah menerima ancaman daripada Al-Ma'mun kerana ketidakpuasan hatinya yang dipecat oleh Al-Amin. Lalu, beliau cuba mempertahankan kedaulatannya dengan menghantar tenteranya seramai 20,000 orang yang diketuai oleh Ali bin Isa, iaitu panglima perang ke Khurasan. Sementara, Al-Ma'mun telah bersiap sedia
menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Tahir Ibni Husain, juga seorang panglima perang. Pertempuran itu sememangnya terjadi, namun berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Isa. Kemenangan Tahir Ibni Husain menandakan kemenangan pihak Al-Ma'mun juga. Setelah kemenangannya, Al-Ma'mun yang dipimpin Tahir Ibni Husain telah mengepung kediaman Al-Amin di Baghdad. Pengepungan Al-Ma'mun dan pasukannya di kediaman Al-Amin telah mengakibatkan Al-Amin terbunuh pada tahun 813 Masihi. Kronologi demi kronologi yang telah dikongsikan dapat memperlihatkan kepada kita ketamakan dan kedegilan kedua-dua anak Harun al-Rashid ini, iaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun ini, kerana mereka enggan bertolak ansur, apatah lagi ingin bekerjasama untuk membangunkan kerajaan Abbasiyah. Mereka saling berperang sehingga menyebabkan perang saudara ini berpanjangan lalu meruntuhkan keutuhan dinasti Abbasiyah. Seterusnya, saya akan berkongsi pula tentang implikasi yang wujud setelah berlakunya perang saudara Al-Amin dan Al-Ma'mun ini. Jika sebentar tadi rakan saya Hidayah telah menceritakan serba sedikit implikasinya dari segi pentadbiran, sekarang saya akan menghuraikan implikasinya dari segi ekonomi kerajaan Abbasiyah, iaitu penurunan pendapatan negara kerajaan Abbasiyah selepas berlakunya perang saudara ini. Penurunan pendapatan negara mula berlaku sejak pemerintahan Al-Amin, yang mana Al-Amin kurang menitik beratkan soal bidang pertanian. Para khalifah pada era pemerintahan Al-Amin pula lebih banyak meluangkan masa dengan berfoya-foya membazirkan harta negara, dan ramai antara mereka yang memakan rasuah sehingga mengakibatkan pendapatan negara menurun. Bukan itu sahaja, Al-Amin dan juga para khalifah yang lainnya sibuk berebut wilayah kekuasaan menyebabkan pengabaian bidang pertanian. Walaupun begitu, pada era pemerintahan Al-Ma'mun, pendapatan negara meningkat berbeza dengan pemerintahan Al-Amin. Pemerintahan Al-Ma'mun telah memanfaatkan pendapatan negara untuk membangunkan prasarana kepada rakyatnya, iaitu dalam bidang pendidikan, kesihatan, ekonomi dan sebagainya. Bukan sahaja bidang ekonomi yang jatuh merundum disebabkan perang saudara ini, malah bidang perdagangan turut tercalik sama. Harun al-Rashid terkenal dengan prestasinya dalam memajukan bidang perindustrian kerana beliau telah membangunkan pelabuhan-pelabuhan seperti Baghdad, Basrah, Siraf, Kairo dan Iskandaria sehingga dijulang sebagai pelabuhan antarabangsa. Walaupun begitu, pemerintahan Al-Amin telah menjatuhkan bidang perindustrian kerana kurangnya komunikasi disebabkan para khalifah sibuk berebut wilayah kekuasaan kerana sikap tamak. Kejatuhan bidang perindustrian kembali pulih setelah pemerintahan Al-Ma'mun kerana beliau telah melakukan pelbagai transformasi dalam bidang ekonomi. Akhir sekali, implikasi yang wujud setelah berlakunya perang saudara ini ialah menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Abbasiyah. Umum mengetahui bahawa pada pemerintahan Harun al-Rashid, masyarakat sangat mempercayai kepemimpinannya. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemakmuran pada era pemerintahan beliau sangat tinggi kerana hampir semua bidang beliau kuasai. Walaupun begitu, era pemerintahan Al-Amin boleh dikatakan teruk kerana beliau membenarkan pendapatan negara untuk menyewa wanita sebagai penghibur, sedangkan pada era pemerintahan Harun al-Rashid, pendapatan negara digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Islam dan bukannya berfoya-foya seperti itu. Bukan itu sahaja, terjadinya banyak pemberontakan dari kalangan umat Islam telah menimbulkan pandangan buruk rakyat terhadap pemerintahan Abbasiyah. Pada akhirnya, Al-Ma'mun berjaya menawan semula hati rakyat dengan menumpaskan pemberontakan tersebut. Tuntasnya, dapat katakan bahawa konflik di antara Al-Amin dan Al-Ma'mun berpunca daripada pengkhianatan pendukung dan pengaruh masing-masing. Pendukung Al-Amin menginginkan kekuasaan dinasti Abbasiyah tetap dipimpin oleh orang Arab, sedangkan dari pihak pendukung Al-Ma'mun menginginkan kekuasaan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh orang Persia. Semua pendukung dari khalifah masing-masing saling mempertahankan kekuatan kekuasaan khalifahnya. Disebabkan perebutan kuasa ini, Al-Amin memutuskan tenteranya menyerang saudaranya Al-Ma'mun. Al-Amin mendapat sokongan pemerintah Abbasiyah, manakala Al-Ma'mun mendapat sokongan pemerintah Khurasan.
Mereka saling berperang untuk mempertahankan kekuasaan bangsa mereka sehingga menyebabkan konflik yang berpanjangan menjejaskan kegemilangan dan keutuhan dinasti Abbasiyah.